أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang Allah hendak memberinya hidayah, maka tiada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah hendak sesatkan dia, maka tiada siapa pun yang dapat beri hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengekalkan kita dalam keadaan Islam. Allah masih lagi mengekalkan kita dalam keadaan beriman. Dan alhamdulillah, kita sewajibnya merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah kerana Allah masih lagi mengekalkan kita dalam keadaan yang sihat sejahtera untuk kita meneruskan amal ibadat kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah. Pada malam ini kita dah memasuki malam yang ke-27 Ramadan. Malam yang 27 Ramadan. Malam yang malam yang famous, malam yang kita katakan sentiasa disebut-sebut sebagai malam yang adanya padanya Lailatul Qadar. InsyaAllah kalau malam ni kena malam Lailatul Qadar, alhamdulillah, maknanya kita berada di tempat yang betul. Maknanya kata kita pada malam 27 Ramadan ini, Allah tidak meletakkan diri kita ni di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Allah meletakkan kita di dalam rumah Allah yang mulia ni untuk kita beramal ibadat, terutamanya solat-solat tarawih dan ibadat-ibadat yang lain. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila kita dah memasuki 27 Ramadan, fahamlah kita bahawa Ramadan ini semakin menghampiri ke saat yang mana ia dah nak pergi meninggalkan kita. Sekarang ni kita tanya, kita cuba tanya diri kita balik, apa kita rasa sekarang? Apa kita rasa apabila Ramadan semakin nak meninggalkan kita? Adakah kita rasa seronok ataupun kita rasa sedih? Itu terpulanglah kepada amal ibadat tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan rasa seronok nak meninggalkan Ramadan, mungkin tuan-tuan ada kekurangan pada amal ibadat tuan-tuan. Kalaulah kita rasa sedih Ramadan ni dah nak meninggalkan kita, itu bermakna tuan-tuan dalam tahap kita panggil sebagai orang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia tak nak, kalau boleh biarlah hari-hari dalam kehidupan dia ni berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab apa? Sebab para sahabat sendiri menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Rasulullah, biarlah dalam kehidupan aku ni hari-hari Ramadan. Sebab apa? Sebab dia tengok bulan Ramadan ini begitu istimewa. Allah akan melipat gandakan lagi amalan
masa yang ada ni, sebelum kita menutup dengan solat sunat witir sekejap lagi, ada dua perkara insya-Allah ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan. Tapi sebelum tu sedikit pengenalan lah. Disebabkan saya first time datang sini. Tapi sahabat saya Ustaz Syukri, rumah dia depan ni. Ustaz Syukri itu sahabat saya lah daripada sekolah lagi. Baik, nama diberi Muhammad Izzat Hafizullah bin Muhammad Rafi. Sekarang ni menetap di Seksyen 8 Shah Alam. Dan sekarang ni tengah full time usahakan satu Quranic Center Al-Baghdadi, Al-Quran Al-Baghdadi Living Center ALC di Subang Permai. Full time lah kita mengajar pengajian Al-Quran dan Al-Baghdadi. Itulah sedikit sebanyak pengenalan. Baik, dua perkara yang ingin Ustaz berkongsikan dengan tuan-tuan adalah yang pertama berkenaan dengan orang yang malang. Orang yang malang, itu yang pertama. Yang kedua yang Ustaz nak sampaikan kepada tuan-tuan adalah kelebihan Al-Quran, kelebihan Al-Quran terhadap solat kita. Itu dua benda yang Ustaz nak sampaikan. Baik, yang pertama, orang yang malang. Ustaz nak tanyalah tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir sejenak. Setakat yang tuan-tuan hidup sampai ke saat ini, tuan-tuan rasa bilakah rasanya sesuatu yang malang berlaku kepada tuan-tuan? Rasa-rasa ada tak? Mesti banyak accidentnya, benda-benda yang kurang elok lah yang berlaku kepada kita, banyak. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang malang sebenarnya adalah, terutamanya orang Islam, orang yang malang adalah orang yang apabila dia melakukan dosa tetapi dia tidak sedar dia melakukan dosa. Itu orang yang malang. Faham statement ni? Maknanya dia sedang melakukan dosa tapi dalam masa yang sama dia tak sedar dia melakukan dosa. Dia boleh kata, oh aku buat dosa ni. Dalam masa dia buat dosa, itu adalah orang yang malang. Sebab masa dia buat dosa tu dia tak tahu pun dia buat dosa. Sehingga kan orang datang tegur kepada dia kata, orang datang tegur, wahai sahabat, engkau ni buat dosa. Ya ke kau buat dosa? Kau ni buat pahala dah puasa ni. Sehingga kan tahap begitu sekali. Itu adalah orang yang malang sekali. Sebab apa Ustaz kata orang yang malang? Sebab dia dah tak sedar, hati dia dah keras dengan dosa. Dia dah tak rasa apa-apa, dia dah tak rasa bersalah apabila dia melakukan dosa. Sebab apa dia dah tak rasa bersalah? Sebabnya tuan-tuan, dia dah sentiasa melazimi dosa tersebut. Apa maksud melazimi? Mengulang, dia mengulang. Dia mengulang dosa. Apabila kita mengulang dosa itu akan melekat dalam diri kita. Itu bahaya. Kita mengulang tu bagus. Mengulang bagus adalah pada apabila kita mengulang Al-Quran, mengulang benda-benda yang baik, itu bagus. Tapi apabila kita mengulang dosa, itu tak baik. Itu sangat-sangat malang dalam kehidupan kita. Seperti mana Ustaz sekarang ni buat kelas Al-Quran. Kita ada satu istilah dalam pengajian Al-Quran dipanggil pengulangan menjamin pengekalan. Pengulangan menjamin pengekalan. Ini istilah dalam pengajian Al-Quran. Sebab apabila kita belajar Al-Quran, apabila kita mengajar pelajar kita suruh mengulang. Jadi pelajar kita tu akan mengulang sebutan ba, ta, tha. Jadi apabila kita suruh mengulang, benda tu sebutan yang dia sebelum ni tak tahu, dia akan tahu dan dia akan ingat. Dan pengalaman Ustaz sendiri pun sebelum ni, apabila Ustaz masuk kelas Al-Quran, hafazan Al-Quran, Ustaz kepada Ustaz dulu, dia pesan, dia kata, kalau kita nak mengulang Al-Quran, paling kurang kena 60 kali pengulangan, barulah dia betul-betul melekat dalam minda kita. Kalau tak percaya, cuba tanya adik-adik tahfiz kita, berapa kali dia mengulang, sehingga kan dia boleh dihafiz Al-Quran. Ini pengulangan. Ini apabila kita mengulang, dia akan kekal dalam minda kita. Jadi istilah ni Ustaz nak relatekan dengan dosa tadi. Kalau kita mengulang dosa itu akan melekat dalam diri kita, sehingga kan kita dah tak sedar. Ini bahaya. Baik, untuk menampakkan lebih jelas lagi apa yang Ustaz cerita ni, kita buat sedikit aktiviti, boleh tak? Aktiviti ni tak ambil masa pun. Tak perlu berlari-lari dalam surau ni, tak ada. Just ikut apa yang Ustaz sebut. Boleh? InsyaAllah. Baik, kita sebut perkataan putih
10 kali. Boleh? Perkataan putih 10 kali. Ustaz minta semua sekali involve. Baik, kita sebut putih 10 kali. Kita sebut bersama-sama. Okey, baik. 1, 2, mula. Putih, 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 putih. Lembu minum. Cuba fikir balik jawapan. Ustaz dengar bunyi susu tadi. Betul ke susu? Lembu minum susu? Air. Kenapa boleh sebut susu? Okey, baik. Satu lagi kita buat. Sekarang ni sebut hitam 10 kali. Boleh? Dia berjaga-jaga sikit lagi. Okey, sebut hitam 10 kali. Okey, kita buat sama-sama. 1, 2, mula. Hitam, 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 hitam. Kelawar tidur waktu? Oh, confident dia sebut malam. Betul ke? Malam ke siang Oh, kalau kelawar tidur waktu malam tu, kelawar jenis baru tu. Generasi baru tu. Dia tidur waktu malam. Dia berjaga waktu siang. Kelawar tidur waktu siang, dia tidur waktu malam. Baik, nampak tak apa yang Ustaz cuba sampaikan? Pengulangan, itu baru 10 kali. Tak 20 kali, 60 kali. Okey, baik, Ustaz cuba nak bagi nampak lagi. Pengulangan tu dia memberi satu kesan kepada diri kita. Jadi kita mengulang putih. Sebab apa mendorong kita menyebut susu? Sebab susu ni sinonim dengan putih tu tadi. Dan kenapa mendorong kita untuk sebut malam? Sebab malam ni sinonim dengan hitam tu. Dan begitu juga Ustaz nak relatekan dengan dosa. Kita risau, takut-takut apabila kita dah mengulang dosa, mengulang, contohnya kita menipu. Apabila orang kata, kau ni menipu. Taklah, aku ni dah bercakap benar. Kita risau begitu. Sebab apa? Sebab dia dah sentiasa buat dah benda yang tak elok tu. Dan dia akan boleh menyebut benda-benda yang berkaitan dengan dosa tadi. Ini bahaya. Ini bahaya sangat dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang yang malang tadi. Orang yang malang ni bagaimana? Yang mengulang dosa sehingga kan dia tidak sedar. Yang dia semasa dia buat dosa tu, dia tak sedar dia buat dosa. Jadi di kesempatan yang ada ni, kita perbanyakkanlah kita bertaubat kepada Allah. Perbanyakkan istighfar. Kalau kita dah mula-mula berjinak dengan dosa tu, kita cuba insaf, cuba kita cek balik. Kalau buat dosa, cepat-cepat beristighfar. Sebab tu ulama banyak mengajar kita kena perbanyakkan amalan harian kita dua perkara. Yang pertama sebut alhamdulillah, yang kedua sebut astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah, perbanyakkan. Alhamdulillah ni sebab apa? Sebab kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ulang banyak kali alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua istighfar. Sebab apa? Kita tak lepas daripada dosa. Dosa kecil, dosa besar, perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, itu yang pertama, orang yang malam. Yang kedua yang Ustaz sampaikan kepada tuan-tuan adalah kelebihan Al-Quran terhadap solat kita. Baik, kelebihan Al-Quran ini banyak sebenarnya. Berkenaan dengan kita akan dapat ganjaran yang banyak. Kita akan Al-Quran itu sendiri akan menjadi pemberi syafaat kepada kita, akan menjadi sahabat kita di alam kubur nanti. Banyak kelebihan. Dan apa yang Ustaz sampaikan pada malam ini adalah kelebihan Al-Quran terhadap solat kita. Kita kena faham, Al-Quran ada 30 juz. Al-Quran ada 114 surah. Al-Quran ada 6,236 ayat. Al-Quran ada berapa huruf? Berapa huruf Al-Quran? 29. Kalau tak pasti cuba tanya imam tadi 29 huruf hijaiyah nama dia. Huruf-huruf dalam Al-Quran nama dia huruf hijaiyah. Ada 29 semua. Baik. Dalam banyak-banyak surah itu 114 surah, ada satu surah yang wajib kita tahu, yang wajib kita faham, yang wajib kita hafal. Surah apa? Al-Fatihah. Semua betul. Sebab apa nak bawa nak baca pada solat? Sebab apa kena baca dalam solat? Sebab dia itu rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun benda yang wajib kita sebut. Kalau tak sebut tak sah solat kita. Itu maksudnya. Baik, kita buat refresh sikit apa yang kita dah belajar dulu. Baik, rukun qauli ada berapa? Ada
Ada 5. Ada 5 rukun qauli. Ini berkaitan dengan solat. Baik, yang pertama rukun qauli takbiratul ihram. Ini kena betul. Takbiratul ihram. Seramai mana yang dalam kalangan masyarakat kita yang takbir mereka ni macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya berlaku apabila dia nak cepat ataupun tergesa-gesa, ataupun imam dah nak bagi salam, dia baru masuk saf, dia pun nak salam, dia pun Allahu Akbar. Ini bahaya. Ini rukun. Kalau kita tersilap baca, itu bahaya. Itu akan menjejaskan solat kita. Yang sepatutnya kita kena sebut Allah, jelaskan hamzah, Allahu Akbar, jangan Allah. Bunyi Allah je, tak boleh. Ini sangat-sangat penting. Bunyi kita belajar macam basic saja kan, tapi ini yang kita amalkan, ini yang kita kena buat hari-hari. Kita solat 5 waktu sehari semalam, kita kena betul. Ini kena perhatikan. Yang pertama. Yang kedua, rukun qauli Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita kena betul, kena tepat pada bacaan dia. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, dan ulama Al-Quran telah membuat kajian. Ada lebih kurang 27 kesalahan yang biasa dibuat oleh masyarakat kita dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ada 27. Baik, Ustaz sebut satu ayat. Ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, betul ke salah Ustaz baca? Betul ke salah Ustaz baca? Sekali lagi Ustaz sebut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul ke salah? Salah. Salah Salah pada mana? Mana? Ini nak tegur, tak apa, kalau salah tegur. Okey, baik Ustaz. Apalah Ustaz tadi saya jawab balik lah. Okey, salah situ adalah pada Z. Ustaz baca Z. Ramai Ustaz buat, Ustaz baca ayat ni, ramai yang sebut salah, an salah, tapi dia tak perasan pada Z. Z itu adalah sepatutnya kita sebut dengan siratal ladzi, keluarkan lidah sikit, sebab situ huruf zal. Huruf zal kita kena keluarkan lidah sikit. Kalau huruf zal yang panjang sikit tu tak perlu keluarkan lidah. Tapi kalau kita baca siratal ladzi tak keluarkan lidah, itu dah salah dari segi bacaan. Ini bahaya. Ada 3 huruf dalam huruf-huruf Al-Quran ni yang kita perlu keluarkan lidah sikit. Ada 3 huruf. Yang pertama huruf zal itulah, zal. Okey, siratal ladzi alladzi. Yang kedua huruf tha. Yang ada 3 titik, yang ada 1 kawah, ada 3 titik. Ustaz sebut kawah tu sebab biasa main dengan pelajar-pelajar yang buta, tak tahu bacaan dia, jadi Ustaz cerita daripada asal. Okey, huruf tha kena keluarkan lidah sikit. Summa. Yang summa tu kita kena keluarkan lidah sikit. Dan yang ketiga huruf dha. Huruf dha yang ada 1 titik. Yang macam kayu golf tu, macam ada 1 titik. Itulah, dia kena keluarkan lidah sikit. Al-zalimin, zalimin. 3 huruf ni kena keluarkan lidah sikit. Sebab dia dekat-dekat saja sebutan dia. Jadi kita kena alert, kita kena perhatikan sebutan-sebutan, sebab dia melibatkan solat kita. Dan banyak lagi lah, itu salah satu contoh kesalahan dalam surah Al-Fatihah. Ada 26 lagi kesalahan. Itu nanti kita jumpa lagi lah. Tak sempat lah kita nak cerita 26 malam ni, nanti sejam pula kan. Okey, baik. Yang ketiga, rukun qauli yang ketiga apa? Tahiyat awal ke akhir. Tahiyat awal ni sunat je, tahiyat akhir ni wajib. Rukun. Kita kena sebut at-tahiyyatul mubarakah. Ramai mana masyarakat kita yang sebutan dia ni pun kes dia sama macam takbir tadi. Sebab apa? Dia nak cepat. Dia akan sebut macam mana? At-tahiyyatul mubarakah, assalamualaikum. Semua dah tak tahu kat mana sabdunya. Ini bahaya. Kena betul. Biasa kalau kita rasa was-was lagi dengan sebutan kita, terutamanya Al-Fatihah dengan tahiyat akhir ni, kita rasa was-was. Kalau kita tak pasti, cepat-cepatlah kita jumpa imam, jumpa ustaz-ustaz, berbetulkan.
Sebab kita bimbang, kita syok sendiri padahal sebutan kita tu salah. Tapi kalau kita meneruskan juga, kita dah umur 40-50 tahun dan kita pun dah sebut berpuluh-puluh tahun dah dengan sebutan tu, macam mana kita pun salah. Jadi kena cepat jumpa ustaz, jumpa imam, perbetulkan, insya-Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Rukun qauli yang keempat, salam. Belum lagi selawat dulu. Selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi. Dan yang terakhir adalah salam. Ramai mana masyarakat kita yang salam mereka macam mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam. Ni tak boleh. Dia kena assalam, kena jelaskan hamzah. Dia tak boleh buat macam apa WhatsApp salam tak boleh. Dia assalam, kena jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini 5 rukun qauli yang kita kena betul dari segi sebutan dia. Kalau kita rasa salah, cepat-cepat kita perbetulkan. Jadi ini kepentingan Al-Quran tu kepada solat kita. Cepat-cepatlah kita kalau rasa tak betul, cepat-cepat jumpa ustaz, imam, perbetulkan, insya-Allah. Ada masa lagi. Selagi kita ada kehidupan, ada hayat ni, sebelum kita mati, kita belajar. Jangan kita tahu kita salah tapi kita tak nak belajar. Ini bahaya. Kalau kita tahu kita salah, kita belajar, dan ditakdirkan kita mati semasa kita belajar tu, kita akan dapat ganjaran lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita berusaha nak belajar. Baik, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sajalah untuk tazkirah ringkas kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, janganlah kita mengulangi dosa, dan kita cuba cek balik sebutan-sebutan dalam solat kita. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang daripada kelemahan Ustaz sendiri, Ustaz mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.